Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Saya sekarang berada di Shenzhen, China. So, apa khabar semua anda? Anda sekarang berada di mana? Adakah anda berada di rumah? Adakah anda berada di mana-mana? Adakah anda dalam perjalanan pulang balik ke rumah? So, ini adalah sesi khas, sesi yang seperti biasa kita buat sejak beberapa hari sebelum ni. Ini adalah sesi kopi panas bersama dengan saya. Nama saya adalah Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Dan saya pada kali ini tuan-tuan dan puan-puan sedang bersiaran secara langsung dari Shenzhen, China, di selatan China tempat ni. So bersempena dengan delegasi Richworks untuk Inner Circle Meeting Titanium Premier yang akan bermula secara rasminya esok. Yang mana kami, hari ini adalah hari kedua kami di sini, persediaan untuk esok. So kami akan bagi mereka yang dah perasan, Waalaikumsalam Cik Farah, di Facebook Richworks dan di Instagram Richworks, tolong komen, saya nak tahu anda menonton dari mana. Okey, sekejap. Okey, so kita sekarang berada di Shenzhen, China. So in a way kita sekarang basically live secara rasmi. Kat China boleh pakai FB. Yes, kita boleh pakai FB. Alhamdulillah kita boleh pakai FB. So kejap. Okey, kita boleh pakai FB. Yes, sesi kopi panas sekarang. Terima kasih. So Assalamualaikum kepada anda di Instagram Richworks. Saya Nasrul Hadi, Vice President untuk Richworks. So kita bersiaran secara langsung macam saya sebut tadi. Kita di Shenzhen, China, untuk Inner Circle Meeting, Richworks Inner Circle Meeting Titanium Premier. So saya yakin anda yang di Facebook, anda di Instagram dah pernah tengok beberapa hari ini. Ini adalah hari kedua kami di sini. So pagi tadi Tuan Hafiz Jasmi, dia dah live untuk anda, sesi dia selamat pagi tu setiap pagi. Siapa tengok Tuan Hafiz pagi tadi angkat tangan say I. Puan Liana Amir, dia selalu share. Terima kasih Puan Liana Amir. Bagi mereka di Instagram, siapa yang tonton, apa khabar Cik Farah dari Puchong, Cik Farah Al-Kalam dari Puchong, bisnes apa ni agaknya. So apa saya nak anda semua bantu saya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak anda semua bantu saya, tolong bagi tahu, maklumkan kepada saya, adakah suara saya jelas, adakah suara saya jelas, itu yang pertama. Adakah visual saya jelas, itu yang kedua. Adakah visual saya jelas, itu yang kedua. Dan yang ketiga, adakah view ni cantik. So kalau semua okey, saya nak anda bantu saya tulis itu jelas. Tulis jelas. Kalau semua okey, tulis itu jelas. So kalau saya sekarang dekat pool, dekat lokasi hotel kami di Shenzhen, salah sebuah hotel 5 bintang di sini. So jelas, terima kasih Cik Nur Rashimah Ishak, terima kasih Cik Izzah Zakiah di Instagram. Yes, memang best Inner Circle Meeting. So ini adalah persediaan. Inner Circle Meeting Titanium Premier akan dimulakan esok sebenarnya. Esok secara rasmi akan dimulakan esok, bukan hari ini. So apa yang saya nak anda bantu saya juga tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, tolong bantu saya. Suara tak jelas. Ada yang cakap suara jelas, ada yang cakap tak jelas. Cik Ilano mungkin perlu kuatkan lagi sikit ni. Tuan Pengetua live pagi. Yes, Tuan Pengetua Spire live pagi-pagi. Saya live petang, sesi kopi panas. Panas, nama saya Nas. Dua-dua jelas, terima kasih. Okey, tolong belanja saya love dengan like. Belanja love dengan like. Kalau semuanya okey, belanja love dengan like. Okey, saya okey, brightkan sikit. Nampak macam tak brightness tadi. Tolong belanja love dengan like. Belanja love dengan like sebagai bayaran untuk tengok live ni. Dan jika jelas, saya nak mohon bantuan anda tuan-tuan dan puan-puan, tolong ajak semua orang join live ni. Tolong tag rakan-rakan anda. Kalau anda adalah Titanium, tolong tag geng Titan. Kalau anda adalah Spire, tolong tag geng Spire anda untuk follow dan tengok live ni. Dan kalau anda adalah siapa-siapa ada kawan, dan tolong tag semua orang masuk ni. Masuk tonton live ni. Sebab saya nak cerita serba sedikit. Ada sedikit konten yang saya akan sharekan, tapi ada serba sedikit saya nak share tentang pengalaman saya di Shenzhen, China. Siapa nak dengar angkat tangan, say I. Okey. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, sejak 2 hari ni, alhamdulillah kami dah berada di sini. So kami ada jalan-jalan sikit lah. Macam semalam kami jalan pergi di kawasan macam pavilion.
kawasan macam upscale market pavilion dekat kawasan ni. So sangat best. Macam semalam kami pergi, mungkin siapa yang tonton Tuan Hafiz Jasmi live, pengetua Spire, dia live. Kita ada jalan-jalan sikit dekat, kita ada nampak Huawei punya store, kita ada nampak mall dia sangat besar. Kita ada pergi juga dekat kita ada nampak banyak benda lah, mall macam biasa. Dan kita tengok kepada kawasan dia terlalu besar Shenzhen ni. Dia ada, untuk pengetahuan anda, di Shenzhen ada 13 juta penduduk. 13 juta penduduk di Shenzhen. So di Shenzhen saja 13 juta. So bayangkan, China ni terlalu besar. China ada bilion rakyat. Dan di airport dia, ya Allah, airport dia pun sangat maju. Airport dia sangat cantik, bersih dan berkualiti tinggi lah basically. So apa saya boleh bagi tahu adalah semuanya sangat syok lah di sini. Sangat syok di sini. Ada beberapa benda yang hari ni saya akan share something tentang culture di sini. Dan basically dia sangat satu eye opener untuk saya secara keseluruhannya. Di sini teknologi betul-betul up, world class lah. Teknologi mereka world class. Mereka berbisnes dengan mengembrace teknologi. Maksudnya dia gunakan teknologi untuk segala macam benda yang mereka buat. So bukan senang untuk satu dunia, basically satu negara, untuk betul-betul embrace teknologi, macam menerima teknologi tu dan gunakan untuk mereka punya bisnes seharian. Saya nak share lah satu benda. Boleh saya share sedikit lah pengalaman. Macam semalam saya semalam dan hari ni saya perasan dekat sini, bagi mereka yang dah tengok, dekat sini pun ada GrabFood dengan Foodpanda. Dekat sini pun ada juga tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yang bestnya dekat sini GrabFood dengan Foodpanda dia ada banyak brand. Ada brand kuning, ada brand hijau, ada brand biru, ada brand purple, orange. So maksudnya apa? Terlalu banyak peluang untuk mereka buat bisnes. Dan di sini Grab macam Grab yang hantar makanan tu, dia tak pakai motor. Mereka pakai macam basikal elektrik hantar makanan. Dan dekat atas basikal tu dia ada macam phone lah, dia letak phone tu. So basically mereka sangat-sangat tak ke mana-mana tanpa phone. Dan sangat-sangat pantas apa saja yang mereka buat. Dan pembayaran semua, tuan-tuan dan puan-puan, satu benda yang best, yang dekat dengan jiwa saya dari segi collection. Sebab saya sebagai seorang accountant, saya faham collection sangat-sangat key. Mereka kebanyakannya kurang penggunaan cash. Mereka menggunakan e-wallet dalam berurusan. So kalau anda pernah dengar Alipay, ada banyak-banyak pay yang ada, saya tak boleh sebut. Tapi dekat China yang terkenal adalah Alipay. Di mana-mana semua ada Alipay. So semua bayar pakai phone je. Scan QR code, beli apa-apa semua pakai payment. Yang bestnya dekat sini, siapa nak tahu, say I. Yang bestnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi untuk berurus niaga, kita kena tanya dia, dekat sini boleh bayar pakai cash tak? Kita kena tanya dia. Boleh bayar pakai cash ke tak? Terbalik, kalau dekat Malaysia kita mungkin tanya boleh bayar pakai kad tak? Tapi dekat sini boleh bayar pakai cash tak? Terbalik. Sebab ada tempat mereka tidak menerima cash, tak terima cash. Bayar semua pakai e-wallet, QR code je bayar. Tak boleh bayar pakai cash. Sampai macam tu sekali tuan-tuan dan puan-puan. So menarik. Itu pengalaman menarik yang saya rasa macam tak logik. Tapi bayangkan, satu China dah embrace teknologi sepenuhnya. So even kedai tepi jalan macam kedai sekangkang kera pun boleh kena bayar pakai QR code. Itu belum cerita pasal kedai makan. Saya share sikit pasal kedai makan. Semalam kami pergi kedai makan, kami jumpa restoran halal, alhamdulillah. Itu pun selepas 1 jam mencari. Jalan pusing-pusing cari kedai makan, 1 jam baru kami jumpa. Dan satu benda best pasal kedai makan ni adalah mereka tak ada menu. Mereka tak ada buku menu. Kedai tu sangat kecil. Kedai tu besar macam ruang tamu rumah kita je. Average ruang tamu rumah kita. Tengoklah rumah anda macam mana. So nak kata ruang tamu pun tak boleh cakap lah. Tempat hall tu macam bilik lah. Bilik master bedroom rumah orang biasa-biasa. Orang kebanyakan, orang normal, master bedroom. So apa yang bestnya, dekat restoran tu ada menu. Dia ada tunjuk menu lah. Dia ada tunjuk menu dalam bahasa Mandarin. So kita tak boleh baca, kita tak tahu nak baca. Kita ada masalah nak baca. So kita minta menu bergambar. Kita minta menu lah macam kedai. Kalau kita pergi kedai makan dekat Malaysia, kita tanya, boleh tunjuk menu apa yang best. Kita nak tengok lah.
Tapi di sini semalam kedai tu tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat menakjubkan, sangat-sangat eye opener. Kita pergi sana, dia dekat atas meja tu dia tunjuk. Dia tunjuk apa tau? Dia tunjuk QR code. Dia tunjuk QR code, kau nak menu, kau nak tahu nak makan apa. Tunjuk QR code, dia suruh kita scan. So saya pun bawa keluar saya punya phone, saya punya phone, saya scan. Dekat situ ada menu. Order pakai phone. Kedai makan biasa, tepi jalan saja tuan-tuan dan puan-puan. Macam ada satu unit kecil tepi jalan. Ambil phone, dan dekat dalam menu tu lah baru anda boleh tahu nak makan apa. Nak pilih. So cakap orang sebelah, gempak gila. Cakap orang sebelah, gempak gila. So memang gempak gila. So kita macam okay, so macam something yang sangat amazing. That's why bila kita nak makan tu kita tunjuklah dia. Sebab dan masalahnya satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, masalahnya menu dalam bahasa Mandarin, bahasa Cina. So tak boleh faham. So apa yang jadinya, kita go back kepada old school, kita batah balik jadi apa? Jadi normal, jadi ortodoks, jadi mundur, perkataan dia jadi mundur. Kita kena panggil dia cakap, kita nak order ni 2, 3 macam tu. Kita jadi mundur, sedangkan mereka dah maju. Of course lah, mungkin situasi bahasa. Tapi pada saya, kalau kita faham bahasa tu, kita boleh tekan je dekat dalam phone tu nak order. Tapi dalam kes ni kita tak boleh tekan. Of course kita tak faham bahasa yang mereka gunakan. Tapi in a way mereka yang pelik tengok kita lah. Oh, kau tak boleh bayar, tak boleh faham. Okay, tak apa, fine. Okay, itu baru satu. Siapa nak tahu nombor 2? Okay, nombor 2 pula tuan-tuan dan puan-puan, yang menariknya adalah masa nak bayar. Sebab kita bayar, kita nak, macam saya sebagai accountant dan tim kita, kalau kita travel ni is a business punya arrangement. Perbelanjaan yang dibenarkan business, tapi of course kena collect receipt. So saya nak receipt, of course tuan-tuan dan puan-puan, sebab tadi saya tak bayar pakai phone. Bila saya tak bayar pakai phone, dia macam biasa kalau orang beli mesti dah bayar, mesti akan keluar receipt dekat tu. Tapi kita tak bayar pakai phone. Kita tak order pakai phone. Sorry, kita bukan tak bayar pakai phone, kita tidak order pakai phone. Kalau tadi kami order pakai phone, kami mungkin dah dapat receipt tu secara digital. So tadi yang kelakar, malam tadi yang kelakarnya, bila nak bayar, kita bayar, dia cakap kita nak minta receipt, kita kena cakap nak tulis. So dia nasib baik tuan-tuan dan puan-puan, dia masih ada buku receipt lagi. So dia ada buku receipt, dia tulislah receipt tu. So apa lesson yang kita belajar daripada sini tuan-tuan dan puan-puan? Apa lesson dia? Lessonnya di sini adalah mereka dah embrace teknologi, mereka dah terima teknologi. Tapi kebanyakan kita, especially di Malaysia, masih lagi macam cuba untuk menolak teknologi ni. Cuba untuk tidak rasa macam, kalau boleh pakai manual, sehabis bolehlah nak pakai manual. Kalau boleh manual tu sampai bila-bila nak manual je, tak perlukan teknologi. So nampak tak dekat sini? Satu China, even dekat Shenzhen saja hanya ada 13 juta, tapi dekat China dah 1 bilion, lebih 1 bilion rakyat, populasi mereka dah embrace teknologi, mereka terima teknologi. So walaupun mereka ramai macam ni, tapi mereka masih lagi menerima teknologi tu. Kita pula dekat Malaysia kalau boleh nak tolak pula teknologi ni. Kalau ada kerja lagi senang, kalau boleh kita nak buat kerja susah juga. Kita katanya kita tak percaya dengan komputer lah, kita tak percaya dengan teknologi lah, takut tersalah lah. So kita cuba untuk tidak menggunakan teknologi. So diorang kat belakang ni dah jakun dah tengok saya live. Diorang macam pelik. Okay. Mungkin dekat sini mereka tak perlu Facebook live untuk sampaikan informasi, sebab semua orang dah ada phone, mungkin pakai video je, saya tak pasti macam mana. Tapi dekat Malaysia, kita masih lagi cuba untuk menolak teknologi. Itu satu benda yang saya rasa macam agak merugikan lah. Dan satu lagi benda saya nak share. Boleh saya share lagi? Boleh cerita dekat sini, boleh saya share lagi? Korang ada ke tak ni? Kalau ada, tolong bantu saya. Tolong belanja love dengan like. Tolong belanja saya love dengan like. Saya nak share cerita kedua, boleh? Kalau saya nak dengar saya share cerita kedua, tulis situ 2. Tulis 2. Tulis situ 2. Tulis situ 2. Saya nak share satu lagi benda. Tadi kami ada pergi satu tempat yang saya rasa macam bapak best gila lah. Itu jawapan dia. Macam gempak gila tempat tu. Tolong tulis itu 2. Tulis 2. Anda yang dekat Instagram sangat aktif, anda di Facebook kenapa tak berapa aktif ni? Biasa Instagram yang kurang aktif, tapi dekat Facebook pula kurang aktif. Tulis itu 2. So saya akan share cerita kedua. Okey. Cerita kedua tuan-tuan dan puan-puan. Okey.
tadi juga kami sempat berkesempatan, ada masa sedikit kami pergi ke macam digital mall, macam digital area, tempat jual semua gadget-gadget, tempat jual semua barang-barang, power bank, phone, Apple Watch, apa semua benda. Tempat tu basically tuan-tuan dan puan-puan macam syurga lah, macam syurga digital, sehabis luas. Basically macam tadi kami pergi Laoyat lah. Kami macam pergi Laoyat, tapi Laoyat ni lagi gempak gila. Gempak gila, besar gila. So tadi macam saya ada jumpa, beli saya punya cover Apple Watch, saya beli power bank. Macam Tim Richard tadi ada beli power bank banyak-banyak. Ada juga kami beli stick, semua benda. Basically semua benda teknologi kat situ semuanya ada. Di satu tempat, satu kawasan yang sangat-sangat luas. Kita baru pergi macam 2 tempat je tadi. Kita tak pergi round habis lagi. Saya rasa macam kalau 1 hari round pun tak tentu boleh habis. Terlalu besar tempat tu. So itu yang saya faham. Kalau siapa yang nak start berniaga, datang situ, beli borong. Sebab tadi masa kami pergi tu, soalan yang mereka tanya kepada kami, kalau pergi sana, dia tanya, kita nak minta kurang, tapi dia tanya nak beli berapa. Dia tanya kami nak beli berapa. So kalau beli banyak, dapat murah. So tadi ada yang antara kami yang beli borong, beli banyak-banyak. So beli-beli banyak, dapatlah murah. Dapat sangat-sangat murah. Mungkin power bank tu ada yang, saya rasa tadi diorang dapat power bank tu bawah RM30 lah. Ada yang betul-betul murah, bawah RM30. So kalau beli di sana, bawa balik. Tu yang ramai orang pergi sana, pergi dekat kawasan tu, beli dan bawa Malaysia berniaga. Tu sebab ramai yang dekat Malaysia ada banyak buka kedai gadget. Of course sebenarnya itulah rahsia dia tuan-tuan dan puan-puan. Pergi ke China, pergi kenal, lepas tu dah kenal siapa yang kita nak ni, beli borong. Tu yang bawa berkontena-kontena tu bawa ke Malaysia. Boleh jual. So itu sebabnya kadang-kadang anda pun pelik. Macam mana toki kedai gadget dekat Malaysia ni, harga barang dia boleh murah. Sebenarnya dekat sini lagi murah. Cakap orang sebelah, sini lagi murah. So macam mana? Rasa panas tak sesi ni? Panas, rasa terbakar kan? Rasa terbakar. Macam mana nak beli borong dari Malaysia tanpa ke sana? Ini kena tanya dengan otai-otai lah. Saya tak sempat nak tanya tadi. Saya just datang situ just untuk tengok tempat tu saja. So saya dah faham. Pergi tanya otai-otai lah. Tanya saya, ada otai yang memang buat servis ni. Tanya mereka-mereka yang suka beli barang borong di China ni. Ini basically kami datang ke sana bukan nak berniaga barang. Kami just nak tengok je tempat tu. So memang eye opener untuk saya lah. So apa yang saya boleh share tuan-tuan dan puan-puan hari ni, ada sedikit benda yang saya nak share, yang mana saya rasa kalau saya share ni, dia akan memberi manfaat kepada anda. Boleh? Ready tak untuk konten sikit? Siapa ready angkat tangan say I? Siapa ready angkat tangan say I? Angkat tangan say I. Say I. Okay. So apa saya nak share? Okay, apa saya nak share tuan-tuan dan puan-puan, dia macam ni. Konten saya pada petang ni adalah saya nak share apakah rahsia bisnes orang Cina, rahsia bisnes mereka yang menyebabkan sangat mudah mereka embrace teknologi, sangat mudah untuk mereka maju ke hadapan. Rahsia bisnes ni, saya nak rahsia bisnes orang China ni adalah orang China seluruh dunia. Termasuk mereka yang berada di Malaysia, mereka yang mungkin berada di Thailand, Indonesia, USA, semua satu dunia. Dan kita dah nampak pattern dia dekat sini. Semuanya sama. Semuanya sama. Mereka ada beberapa kriteria. Dan saya ada berapa kriteria? Mereka ada 7 kriteria. 7 kriteria yang mereka ada. So sebelum saya share, saya nak anda semua bantu saya. Boleh? Saya nak anda bantu saya. Tolong belanja love dengan like. Belanja love dengan like laju-laju. Belanja love dengan like laju-laju. Belanja dekat situ. Love dengan like laju-laju. Okay, belanja. Okay. So saya nak anda, kita ada 7. Yang pertama, tulis situ 1. Tulis 1. First, tulis first lah. First. Atau letak type 1 je kat situ. Okay, yang pertama. Rahsia mereka yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, yang pertama adalah. Okay, yang pertama adalah mereka rajin. Mereka sangat rajin. Sebab konsep mereka adalah, jika tidak berniaga, mereka risau mereka jadi malas. Nombor 1, rajin. Dan saya seriously rasa anda semua, especially yang sedang menonton ni, dah rahsia yang pertama ni, rajin. Siapa kata kita malas? Tidak, kita tidak malas. Cuma kita mungkin tidak berpeluang saja. Tapi kita rajin, betul? Cakap dengan, tulis kat situ, aku rajin. Tulis situ, aku rajin. Tulis.
Siapa tulis aku rajin tu maksudnya betul lah dia rajin. Siapa tak tulis tu dia macam malas lah. So dia tulis je rajin, aku rajin, tulis aku rajin. So kalau anda tulis aku rajin, maksudnya anda memang rajin. Sebab mereka kalau mereka tak rajin berniaga, kalau mereka tak rajin, mereka jadi malas. So mereka tak nak. So anda tulis itu, aku rajin. Terima kasih bagi mereka yang tulis rajin ni. Ni maksudnya rajin lah ni. Rajin komen. Kalau komen pun malas, macam mana nak maju? Cakap orang sebelah, komen cepat, komen, tulis aku rajin. Terima kasih kepada anda di Instagram, laju type. Mereka sangat rajin. Itu pertama. Itu tak rahsia sangat pun, tapi kadang-kadang orang tak nak buat. Aku rajin. Terima kasih Tuan Azizul. Hari ni dia bantu saya dekat Richworks. Itu yang pertama. Sampai nak terberanak dah saya. Okey, Cik Farah Bali nak beranak dah, rajin sangat lah ni. Okey. 2 tulis. Yang kedua, rahsia yang kedua. Tulis 2. Tulis 2. Tulis itu 2. Okey, 2. 2 apa 2? 2 adalah mereka jimat. 2 adalah jimat. Apa maksud jimat? Mereka tidak akan membazirkan wang, tidak akan membazirkan modal. So, apa maksudnya macam tu? Maksudnya mereka betul-betul jaga duit tu. Apa saja mereka nak beli, apa saja mereka nak kontrol, kos kontrol apa semua, mereka sangat jimat. Mereka faham value of money tu. Mereka faham duit tu sangat-sangat berharga. Kalau boleh, apa saja mereka belanjakan mesti dapat balik return. Kalau anda biasa tengok kadang-kadang you all rasa bila nak pergi menawar dengan bisnes Chinese ni agak susah. Bukan pasal tu, sebab mereka jimat, mereka faham tentang value of money tu. Terima kasih Cik Rizwan Bakri. Ni tunjuk di Facebook, dia tulis itu, aku rajin sangat. Siap tambah sangat lagi. So memang betul-betul rajin. Terima kasih. Tak suruh pun tambah lagi. Itu betul-betul rajin. Itu poin yang kedua. Mereka jimat, tidak bazirkan modal. Okey? Okey? Setakat ni okey? Boleh sambung lagi? Okey, tarik nafas. Tahan, hembus. Okey. Yang kedua, yang ketiga. Tulis itu 3. Tulis 3. Tulis itu 3. Poin yang ketiga. Poin ketiga ni betul. Yang ni saya setuju sangat-sangat. Tadi saya pergi kebanyakan kedai yang ramai orang datang, ini ketiga yang betul-betul mereka buat. Yang ketiga, benda paling mudah, tidak memerlukan kos. Mereka senyum. Senyum. Cuba senyum sikit. Senyum. Macam saya ni, saya tengah senyum. Mereka senyum. Mereka senyum sebab mereka tahu kalau mereka tak senyum, datang kat kedai, pelanggan lari. Ini kita buka kedai. Orang tanya, apa best kat sini? Apa barang paling best anda jual kalau pergi kedai makan? Apa menu paling sedap? You all, ada orang, bukan you all bukan you all, bukan anda, tapi orang lain. Bukan anda. Kita datang kedai. Bacalah sendiri menu tu. Semua sedap. Nak cepat-cepat, awak nak order apa ni? Itu kalau kedai makan. Ada juga kalau ada orang buat bisnes. Dek, boleh tolong tak saya nak tengok saiz ni? Itu je saiz ada, tak ada saiz lain dah. Pandai-pandai lah kak, akak nak beli, tak nak beli tak nak. Akak tak nak, balik, sudah. Apa perasaan anda kalau dapat macam tu? Macam tadi kami pergi di Shenzhen, mereka tanya nak beli apa, mereka tanya barang apa cari, mereka senyum tanya. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, bahasa tu lain, bercakap tu bahasa lain. Ada tadi satu kedai tu kami nak beli wayar je, HDMI wire, office minta. Dia layan kami dengan sangat baik, walaupun bahasa lain. Tapi at least mereka cuba, sambil senyum, dia cakap bahasa dia, kami cakap bahasa kami. Nak tunjuk HDMI punya hujung wayar tu, dia cakap, dia senyum. Sambil dia serve kami tu senyum, walaupun dalam bahasa yang lain. Dan kita nak tanya harga, mereka ambil effort. Dia ambil kalkulator, dia tekan nombor tu. Dan sambil mereka buat tu tuan-tuan dan puan-puan, walaupun pada mereka sepatutnya kalau kita tak pandai cakap bahasa, dia cakap pergi cari kedai lain. Tapi tak. Mereka sambil layan tu, mereka senyum. Dan kami rasa sangat-sangat selesa untuk deal. Sebab mereka senyum tuan-tuan dan puan. Senyum sambil melayan kami tu, mereka senyum. Siapa rasa nombor 3 ni paling senang nak buat? Siapa rasa nombor 3 paling senang nak buat? Cakap dengan orang sebelah. Tulis kat situ, aku wajib senyum. Tulis bukan akulah, tulis wajib senyum. Wajib senyum. Terus tulis itu wajib senyum. Kata tadi rajin kan? Tulis itu wajib senyum. Senyum je. Paling senang. Kena bayar ke senyum? Tak payah. Tok saya senyum kena bayar. Adik saya minta duit? Tak. Sangat senang untuk senyum. Senyum je tuan-tuan dan puan-puan. Senang gila. Itu lagi senang. Wajib senyum. Kalau tak senyum macam mana nak datang rezeki? So semua wajib senyum. Lepas ni semua orang
Siapa ada staff ataupun team member jaga kedai atau deal dengan pelanggan, jawab kat phone pun boleh senyum. Sebab kalau kita senyum, cara kita berjawab tu beza. Menjawab phone tu akan ni, wajib senyum pada orang, especially pelanggan. Pelanggan nak bagi duit kot, takkan korang tak nak senyum. Okay, senang kan? So itu adalah poin ketiga. Poin keempat, rahsia bisnes orang Cina. Yang keempat, senyum tu sedekah. Betul tu Cik Farah, Puan Farah Bali. Terima kasih. Yang keempat, mereka kejar masa. Maksudnya mereka kontrol mereka punya timing. Apa maksud dia tu? Kejar masa tu maksudnya apa? Bukanlah mereka terkejar-kejar, bukanlah mereka nampak kelang kabut sangat, tapi mereka betul-betul kontrol mereka punya time. Betul-betul hargai masa, tepati masa. Dia memang jaga kontrol timing dia. Sebab dia fikir apa tau? Kalau dia tak jaga timing dia, kalau mereka tidak kontrol mereka punya masa, peluang yang ada tu akan diambil orang. So maksudnya apa? Kalau mereka layan customer, mereka cuba secepat mungkin faham customer nak apa, dan kalau dah boleh close deal terus. Tak payah nak delay lagi. So kalau patut kena close deal, close lah. Dia hargai masa. So kalau macam anda ni, anda sedang hargai masa. Anda tahu, okay, sekarang 5.30 saya ada live. Anda dah tonton dari mula dah. So anda dah memang jaga betul-betul. Setiap hari 5.30 saya akan live. Atau setiap pagi Tuan Hafiz Jasmi 7.30 dah ada live. Anda akan tunggu live tu. That's why kami di Richworks, kami cuba sedaya upaya untuk tepati masa. Kalau kami cakap 5.30 kami nak live, kami akan live 5.30. Kalau nak habis tu depend pada anda lah. Kadang-kadang you all minta konten tu lama, you all ni kita bagi lebih. Tapi kita bagi lebih. Tapi tak adalah drag lama sangat. Okay, boleh. Nombor berapa tadi? Nombor 4. So ready nombor 5? Tulis itu 5. Tulis 5. Tulis 5. Tulis 5. Tulis 5. Okay, nombor 5. Nombor 5 ni penting. Nombor 5 bagus sebab mereka ada pemikiran tentang numbers. Mereka akan pastikan pricing, harga mereka yang tawarkan berpatutan. Harga yang mereka bagi tu berpatutan. Sebab apa? Sebab mereka tahu, kalau macam tadi dekat digital mall tu, mereka macam dah ada ceiling price. Macam kalau kami pergi kedai, certain kedai tu, mereka dah tahu dah, okay, memang takkan boleh turun. That's why mereka selalu tanya, beli berapa? Macam saya pergi digital mall tadi, mereka tanya nak beli berapa. Sebab mereka tahu, kalau jual banyak, ada certain harga. So dia sesama sendiri dia, bisnes Cina ni, mereka takkan buang harga. Mereka takkan buang harga sesuka hati. So kalau market tu macam tu, mereka jaga semua community kat situ. So itu yang benda betul mereka buat. So mereka saling membantu secara tidak langsung. Meaning kau jual barang ni, lebih kurang kau jual barang ni, jangan pula tiba-tiba jual buang harga. Dia akan kacau market. So harga tu dipastikan semuanya, semua orang dapat untung, tak ada siapa rugi. Menarik kan? Betul. Itu yang benda yang berlaku tadi. Kita tak boleh tawar melebih-lebih sangat. Kita boleh tawar tapi dia ada ceiling price. Bukan ceiling price, baseline price. Price bawah. Boleh negotiate harga, tapi dia takkan turun dari bawah sebab dia tak nak kacau market. Siapa rasa dia belajar sesuatu? Angkat tangan, say I. Tulis kat situ, belajar something, belajar banyak. Baru 5 point. Okay, boleh saya teruskan? Tuan-tuan dan puan-puan, boleh? Okay, nombor 6. Nombor 6. Okay, tulis situ 6. Tulis 6. Okay, tulis 6. Okay, nombor 6 tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 6 adalah mereka China, orang Cina di China ataupun di mana-mana satu dunia. Nombor 6 mereka adalah mereka hanya akan benarkan hutang dengan orang yang mereka confident atau kenali saja. Mereka akan mereka akan bagi hutang, bagi hutang dekat orang, tapi kepada orang yang mereka kenal aja. Orang yang mereka tak kenal, mereka takkan bagi hutang. Bukan sesuka hati nak bagi hutang dengan sesiapa saja. Dia memilih. Faham tak? Dia memilih. Cakap orang sebelah, nak bagi hutang pun memilih. Tak sesuka hati nak bagi hutang dengan semua orang. Of course, that's why saya cakap, kalau bagi mereka yang pernah pergi kelas saya, kelas cost analysis mastery, saya selalu cakap suruh negotiate dengan supplier. Minta kredit. Jangan terus nak bayar semua. Sebab boleh bincang lagi ni.
Itu sebabnya kalau anda kat Malaysia, kita ramai supplier kita memang Chinese businessman. Kalau anda beri mereka keyakinan, kalau anda ada beli barang, kalau anda pernah dapat hutang, anda tetap bayar on time. Kalau janji anda tepati. Kalau anda order barang, anda order betul-betul, maksudnya anda bisnes dengan baik, mereka akan bagi hutang, betul? Bagi kredit lah, bukan bagi hutang. Perkataan hutang tu tak berapa berat lah, bahasa tu berat lah. Tapi bahasa dia adalah mereka bagi kredit, betul? Betul? Siapa ada pengalaman tu? Bila baik dengan Chinese businessman, kalau kita layan dia dengan baik, kita janji nak bayar ni, kita bayar, kan mereka bagi selalu, betul? Betul? Betul tak betul? So itu yang mereka buat. Mereka memilih lah nak bagi kredit ni. So itu poin ke-6. Poin yang terakhir, poin yang ke-7. Tulis itu 7. Tulis 7. Type 7 je. 7 je, 1, 7. Type 7. Okey, poin yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah benda yang sangat-sangat penting yang saya ajar di dalam kelas EFP, saya ajar di kelas Smart Cash Flow Management. Dua kelas yang saya run adalah mereka check balance duit mereka setiap hari. So bagi mereka yang dah pernah hadir kelas EFP saya ataupun dah pernah jaga saya punya, dah pernah jaga. Ada tulis jaga tu, saya sebut jaga. Dah pernah hadir kelas EFP, dah pernah hadir kelas cash flow. Saya dah cakap dengan anda semua, check balance duit anda 2 kali sehari at least. Pada pukul 9 pagi dan juga pukul 6 petang. So habis saja saya live ni, saya nak minta kerjasama anda, terus pergi check duit balance bisnes anda tinggal berapa. So mereka memang check balance duit mereka setiap hari. Mereka nak pastikan mereka tahu duit mereka, check account tu setiap hari, nak pastikan duit ada, tak adalah short of money. Mereka akan cari balance duit mereka. Mereka akan cari dan check duit tinggal berapa. So menarik tak perkongsian hari ni? Yang mana saya rasa sangat best. Terima kasih Tuan Zul Hilmi Asli. Dia type satu-satu, lepas tu dia post. Berikan tepukan kepada Tuan Zul Hilmi Asli. Terima kasih. Bagi anda semua juga, share learning point. Share learning point yang anda belajar dalam komen ni. Terima kasih. Tulis panjang-panjang macam Tuan Zul Hilmi Asli dekat Facebook. Dia dah tulis banyak-banyak, dia copy, dia paste balik. Terima kasih Tuan Zul Hilmi. Saya sangat-sangat appreciate. Tolong follow macam dia. Anda di Instagram juga. Terima kasih sebab share learning point. So itu yang kami nak anda semua bantu kami, tuan-tuan dan puan-puan. Kami akan bersiaran sejak esok. Kami akan bersiaran setiap masa. Pagi ada, tengah hari ada, petang ada, malam pun ada juga kadang-kadang. So kami akan tiba-tiba live. Kita dah ada jadual, of course 7.30 pagi di Richworks. Kami ada bersama dengan Tuan Hafiz Jasmi 7.30 pagi di Richworks, bersama dengan Tuan Hafiz Jasmi di Instagram dan juga di Facebook. Pukul 5.30 petang dengan saya di Instagram dan juga Richworks juga. So kami live di dua ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba juga kami akan, bila kami jumpa something yang istimewa, kami ada benda best yang kami nak share, kami akan terus live. Tapi untuk anda semua yang sekarang ni, yang secara tetap pagi 7.30 dan 5.30, insya-Allah kami akan live setiap hari sepanjang kami berada di Shenzhen, China untuk ICM, Inner Circle Meeting Titanium Premier, tuan-tuan dan puan-puan. Inner Circle Meeting Titanium Premier. So kami memang akan live di sini dan saya harap anda semua akan follow kami. Kami juga ada live juga oleh Tuan Raziman di page Azizan Osman pun ada juga pagi dan juga petang. Pagi dan juga petang, yes, ada. Dan juga di page Nak Ubah Hidup. So basically macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Kami bersiaran di semua channel Richworks berkaitan dengan Richworks dan Dr. Azizan. So kami memang betul-betul nak share apa saja yang kami nak share. So saya harap anda semua akan kekal stay bersama dengan kami, yang mana kami betul-betul nak berikan yang terbaik, share apa saja yang kami nikmati di sini. Dan satu lagi last saya nak bagi tahu adalah, of course, macam saya balik daripada balik daripada ICM ni, saya akan run 2 kelas. Saya akan run 2 kelas, iaitu pada 19 dan 20 saya sendiri akan run kelas Cost Analysis Mastery dan juga Smart Cash Flow Management. So saya sangat-sangat excited nak run kelas ni. Saya rasa konten kali ni kalau saya run akan lebih padu sebab pengalaman banyak berada di Shenzhen ni.
Pengalaman sangat best. So saya akan boleh share banyak benda yang saya nampak depan mata kepala saya sendiri. So saya akan share yang itu. Dan seterusnya juga pada hujung bulan 31 sehingga 2 Februari, so saya akan ada kelas EFP. So balik ni saya akan run kelas combo saya. Saya panggil tu kelas combo lah. 19 saya ajar costing, 20 hari bulan saya ajar cash flow. Ramai yang dah pernah pergi. Yes, terima kasih Tuan Fizi, dia akan datang. Dia kata dah datang ke nak datang. Okey. So apa saya nak, kalau siapa yang berminat untuk belajar lebih lagi tentang pengurusan costing dan juga cash flow, boleh tulis itu nak combo, atau DM PM tim kami, tulis nak combo. Nanti tim kita akan bantu. Masih ada lagi seat, masih dibuka seat lagi. Dan saya betul-betul nak beri yang terbaik untuk kelas kali ini, sebab ini dah 2020. Ini adalah sesi pertama yang saya akan run pada tahun ni. Yang saya rasa sesi ni akan lebih padu sebab saya baru saja balik dari China, insya-Allah waktu tu. Dan terlalu banyak perkongsian yang saya nak share. Especially pasal costing lah pada saya. Saya dah nampak depan mata saya sendiri, dia sangat-sangat best. Dan saya rasa betul-betul saya nak beri yang terbaik. Dan saya harap saya boleh jumpa anda untuk kelas combo ni. Sebab saya tengok bisnes sebenarnya makin lama makin mudah kalau anda embrace teknologi. Dan dia sepatutnya jadi lagi mudah, dan dia sepatutnya cost tu jadi lebih murah. Bila cost lagi murah, sales tinggi, harga barang semakin naik. Sekarang harga barang makin naik, betul. Tapi kalau cost anda berjaya turunkan, so anda akan ada untung, anda akan ada margin. So itulah sasaran kita. Kita nak buat bisnes dengan cost paling rendah tapi untung lagi tinggi. So ini antara benda yang saya akan try untuk bawa untuk kelas kelas cost analysis dan smart cash flow management kali ini. Dan saya harap saya akan beri yang terbaik. InsyaAllah saya akan beri yang terbaik. Macam saya bagi kat live ni juga. Energi saya sangat tinggi sebab anda semua komen. So seriously, SCM is the best. Terima kasih Tuan Zulhilmi Asli, dia pernah pergi. SCM is the best. Kelas cash flow, SCM tu Smart Cash Flow Management, CAM tu Cost Analysis Mastery. So dua kelas berbeza, tapi saya panggil tu kelas combo sebab saya ajar serentak. So kali ni saya akan ajar kelas costing dulu, kemudian baru saya ajar kelas cash flow. Sebelum ni saya ajar cash flow dulu, baru saya ajar costing. Tapi saya rasa kalau anda pandai grip tentang costing, cash flow tak ada masalah. So kali ni kelas ni sangat berbeza, sangat awesome, dan saya akan beri lebih terbaik lagi. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi kali ni. Saya memohon jasa baik anda untuk stay tune bersama dengan kami di Richworks. Esok secara rasmi akan bermulanya ICM Shenzhen. So ada live tak masa kelas nanti? Yes, akan ada live. Waktu yang sama, 7.30 Tuan Hafiz Jasmi, 5.30 saya akan take over. Okay? So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Last, tolong ajak semua orang yang buat bisnes atau yang baru start nak acah-acah nak buat bisnes, tolong follow page Richworks. Kalau di Instagram, tolong follow Instagram Richworks Official. Kalau di Facebook, just follow Richworks, page Richworks. Bawa semua orang, invite semua orang follow page kami, sebab kami ada banyak perkongsian, dan semua perkongsian ni kami beri secara percuma. Tapi datang kelas of course lah, adalah dia punya komitmen. So boleh tuan-tuan dan puan, tolong saya, boleh cakap orang sebelah tolong. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada anda. Kita jumpa lagi insya-Allah esok pagi 7.30 bersama dengan Tuan Hafiz Jasmi di sini. Masa tu ada pendaftaran. Sekarang baru pukul 6 tapi dah gelap dah. Tu sebab muka saya bercahaya. Okey. Sekarang dah pukul 6, walaupun pukul 6 di sini awal sikit. So masa yang sama tapi matahari dia turun awal sikit. Awal lebih kurang sejam di sini. Macam kat Sabah Sarawak sebenarnya kat Shenzhen ni. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Bagi mereka yang nak combo, tulis itu nak combo. DM tim kami nak combo. Okey? Boleh? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.